A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah kita sama-sama mulakan insyaAllah majlis ilmu kita pada malam ni dengan kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya kasihi Tuan Imam yang disayangi selalu, Tuan Bilal, para imam juga, dan seterusnya ahli jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ni kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi majlis ilmu untuk bersama-sama dengan Al-Quran, insya-Allah. Jadi moga-moga dengan kehadiran kita ini, dengan meluangkan masa kita pada malam ini, kita akan mendapat keberkatan dan juga pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada malam ni kita akan bersama-sama dalam satu surah yang baru, iaitu surah yang ketiga daripada siri Juz Amma, tadabbur Juz Amma kita pada malam ini. Jadi sebagaimana kita telah maklumkan dulu bahawa kita ambil daripada belakang, kita tak ambil daripada depan. Kalau ikut susunan Qurannya, mashafnya, kita akan ambil daripada ikutnya awalnya An-Naba, surah An-Naba, tapi kita ambil daripada belakang, kita pilih yang pendek-pendek. Sempena juga kita ni sentiasa baca surah-surah ini, surah-surah pendek ni. Imam baca, kita sendiri pun baca, nanti solat tarawih nanti kita akan baca insya-Allah. Jadi moga-moga bila kita baca surah-surah ini, kita akan dapat memahamilah sedikit, merasai, ada feel sikit bila baca ni insya-Allah. Malam ni kita akan baca surah yang dinamakan sebagai Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Biasanya surah dalam Quran ni namanya ada kaitan dengan isi, ataupun biasanya nama tu ada disebutkan dalam surah itu. Tapi surah Al-Ikhlas ni surahnya pelik sikit, sebab tak ada perkataan ikhlas dalam surah ni. Surah ni pendek saja, 4 ayat saja. Kalau baca pun kita gembira lah, kalau imam baca pun kita gembira, cepat habis. Kalau baca wal fajri, bila nak habis ni, tak macam mana pun. Tapi kita, yang pendek tu kita suka. Inna atau Ina lagi suka. Kita baca Qul Huwallahu Ahad ni, Nabi SAW sebelum daripada masuk kepada surah ni, kita tengok sikit selalu apa yang dibuat oleh baginda Nabi SAW. Biasanya Nabi kita ni, dia akan gabungkan di antara satu surah dalam rakaat yang pertama, kemudian surah yang lain dalam rakaat yang kedua. Contohnya, Nabi akan baca Al-A'la biasanya, kemudian dia baca Al-Ghasyiyah. Nabi akan baca Al-Falaq, so Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, kemudian dia akan baca Qul a'udzu birabbin nas. Biasanya dia akan gabung tu dalam mashaf tu, dia akan berdekat-dekat dua tu, bersambung biasanya. Cuma kadang-kadang juga baginda Nabi SAW ni membaca dalam solat, dia akan baca Qul ya ayyuhal kafirun, kemudian Qul huwallahu ahad. Bila kita tengok dalam susunan mashaf tu, dia tak sama, dia tak bersama maknanya. Tengah-tengah tu ada dua surah lain, ada dua surah lain. Iaitu yang pertamanya surah An-Nas dan yang keduanya surah Al-Lahab. Tengah tu. Jadi maknanya dia sengkang, ada senggang sikit, ada jarak sikit. Jadi ini pun satu perkara yang telah dibincangkan oleh para ulama tafsir. Kenapa? Apa hubungan di antara Al-Kafirun dan kemudian Al-Ikhlas? Itu satu perkara lah. Yang keduanya,
Kedua-duanya ada kul. Sini ada kul ya ayyuhal kafirun, di sini ada kul huwallahu ahad. Tengah-tengah tu tak ada. Tengah-tengah tu tabbat yada abi lahabin, kemudian tengah-tengah tu iza jaa nasrullah. Tengah-tengah tu. Jadi ulama-ulama telah bincanglah perkara ni, di antara perkara yang menarik lah, tapi saya tak tahulah ni, kesempatan yang ada pada kita ni 30 minit ni mungkin tak sempat lah kita ceritakan dengan lebih detail. Tapi insya-Allah ahli jemaah semua, insya-Allah kalau ada peluang insya-Allah cuba baca, insya-Allah boleh baca, insya-Allah boleh cari. Sekarang ni mudah kan. Buka saja, tekan saja, insya-Allah keluar. Jangan salah tekan sudahlah, keluar Syiah, keluar apa nanti payah pula nanti kan. Ajaran-ajaran sesat ni. Boleh dapat yang muktabar insya-Allah daripada ulama-ulama kita yang boleh diterima insya-Allah ramai. Jadi itulah di antara satu perkara yang pertama yang saya nak sebutkan pada malam ni, iaitu ada kesinambungan tu, ada dua-dua tu, ada sebab dia. Surah ini dinamakan Al-Ikhlas tapi seorang ulama tafsir bernama Al-Qurtubi saya rasa masyhur tafsir ni. Masyhur sebab dia besar lah dan masyhur. Ada tafsir-tafsir lain yang sangat banyak lah. Kalau dengan saya tu sekarang ni ada internet, ada ada CD, ada apa semua, saya boleh tekan je kalau tekan, tapi semua tu dalam bahasa Arab. Saya tekan saja tu keluar tu, pada saya saja koleksi dia tafsir tu ada dalam dekat 100 tafsir saja, 100. Nak pilih yang mana, kita pun jadi tu banyak. Jadi saja saya pick ada Baidawinya, ada Qurtubi, ada Ibnu Katsir, ada Al-Wasit, ada macam-macam, ada Al-Wajiz, ada orang ni ulama dulu, ulama kemudian. Jadi mereka berkata bahawa nama Al-Ikhlas ni, surah ini saja ada lebih daripada 20 nama. Yang Ikhlas tu yang paling popular. Tapi ada nama-nama lain seperti Al-Wilayah, nama dia juga. Kadang-kadang nama dia lagi tu, nama dia ialah At-Tafrid gitu, dengan dal. Tafrid artinya ialah yang satu, yang mensatukan. Kadang-kadang nama dia ada lagi nama lain At-Tajrid. At-Tajrid dengan dal, tajrid gitu. Iaitu artinya ialah melepaskan segala yang lain yang tak betul. Hanya Allah Taala. Ini sifat Allah Taala yang betul. Ada lagi yang pelik lagi, nama dia ialah yang susah nak sebut. Nama dia ialah Muqashqashah, Muqashqatah. Gitu. Allah payahnya nak sebut, ya Allah. Saya pun sebut nak susah Qashqatah asal dia. Qashqatah tu artinya seorang yang sakit, kemudian kita berusaha untuk sembuhkan dia. Itu. Jadi surah ini dinamakan surah penyembuh lah, kita kata mudahnya. Kenapa? Kerana dia ni nak berubat orang sakit. Sakit apa? Bukan sakit corona. Sakit ni sakit special. Sakit apa? Sakit syirik, sakit nifak. Tu penyakit yang ada dalam diri manusia yang perlu diobat, nombor satu. Sebelum daripada penyakit-penyakit body, penyakit-penyakit fizikal. Jadi itulah nama-nama dia yang disebutkan oleh para ulama seperti oleh Al-Qurtubi di dalam tafsir dia. Jadi kita pergi pula seterusnya ialah surah ini, Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah ni bagaimana turun dia? Iaitu bila dia turun dan kenapa dia ni turun. Orang kafir Quraisy, setengah ulama kata surah ni turunnya di Mekah. Maknanya ketika Nabi SAW sedang susah menghadapi orang-orang kafir ni, orang Quraisy ni. Dia kalau di Mekah ni lain sikit, di Madinah ni lain sikit. Kalau di Mekah ni susah dia ialah lawan hujah dengan hujah, maknanya berlawan kata-kata, maknanya aku kata macam ni, kau kata macam ni, aku kata macam ni, tengok siapa yang power apa, power pandai berkata, pandai berhujah, lebih betul, lebih menarik perhatian, lebih gini, lebih menawan hati manusia. Itu di Mekah. Tapi di Madinah tak main dah. Nak terima tak nak terima. Ni. Dia lawan pedang lah. Tu di Madinah. Jadi ayat-ayat Quran yang turun di Mekah ni dia berbeza sikit daripada ayat di Madinah. Sebab apa? Ayat di sini macam keras-keras sikit di Madinah ni. Ayat di Mekah ni dia cuba untuk nak beritahu macam ni salah, macam ni betul, macam ni salah, macam ni neraka ni, kalau macam ni sepatutnya macam ni. Itu maknanya. Jadi cantiklah kalau kita sekarang ni, maknanya kita belajar, kita kenali,
Kita tengok bagaimana Nabi ni diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi ni bukan pandai-pandai sendiri tak. Biasanya apa-apa dia akan tunggu wahyu. Kalau apa-apa berlaku, Nabi tak boleh nak buat apa. Nabi tak tahu. Sebagai contohnya kita kata zihar ni. Zihar ni satu peristiwa lah yang berlaku kepada seorang perempuan, Khawlah binti Sa'labah. Perempuan muslimah yang telah diziharkan. Zihar ni maknanya apa? Kita kata bila suami tu berkata kepada isteri dia, kau ni macam body mak aku ni. Cakap macam tu dah berlaku zihar. Zihar ni berat, zihar ni. Jadi turunlah ayat. Bila perempuan tu, Khawlah ni pergi kepada Nabi, dia beritahu, ya Rasulullah, suami aku ni kata macam ni pada aku. Macam mana ni? Nabi tak jawab. Nabi tak boleh nak buat keputusan. Jadi 3 kali dia pergi kepada Nabi, ya Rasulullah. Nabi termenung, jadi tak boleh nak jawab. Akhirnya apa? Allah jawab. Allah berkata kan, qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Allah Taala dengar. Allah Taala berkata, Allah dengar ni apa yang perempuan tu mengadu ni. Jadi sekarang ni hukum dia macam ni. Jadi artinya orang-orang di zaman Nabi tu, masya-Allah, hidup dia ni macam dekat dengan Allah. Setiap kali ada masalah, Nabi tu ayat. Itulah banyaklah cerita-ceritanya. Maknanya itulah maknanya dekat. Apa-apa yang berlaku, Allah Taala ajar Nabi. Jadi para sahabat tengok, oh macam ni, mereka pun ikut. Antara ni surah ini ni, surah Qul Huwallahu Ahad ni ialah berlaku satu peristiwa. Orang Quraisy ni, mereka ni percaya kepada Allah. Mereka bukan tak percaya pada Allah ni. Ayah Nabi nama Abdullah. Ayah Nabi kita Muhammad bin Abdullah. Jadi artinya Allah ni memang masyhur bagi orang Arab. Tapi ada benda yang tak betul pada orang Arab ni. Dia tahu Allah tu Tuhan, Lata tu Tuhan, Uzza tu Tuhan, tapi dia tak tahu dia syirik. Syirik ni makna apa? Allah dengan berhala ni sama. Nama Allah, nama Lata, nama Uzza, nama Manat, semua tu sama je. Yang ni ada power. Dia sama seperti Greek dulu, Rom dulu, Tuhan ni dia kata bergaduh sama dia. Tuhan jahat, ada Tuhan baik, ada Tuhan gelap, ada Tuhan cerah, macam-macam Tuhan dia. Jadi Tuhan ni bergaduh ni, sekali kalah yang ni, sekali menang yang ni. Tu cara fikir orang Yunan, orang Greek dulu. Jadi orang Arab pun macam tu juga fikir dia. Allah macam ni, Allah macam ni. Jadi dia kata, akhirnya dia datang kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia tanya, Muhammad, nak tanya sikit ni. Kau kata kau sembah Tuhan, kau sembah Allah. Kami sembah macam-macam. Kita sembahyang di tempat sama, betul tak? Betul, dia kata. Masa tu di mana Nabi sembahyang? Di Kaabah. Kaabah tu ada berapa? 360 berhala keliling tu. Nabi sembahyang di mana? Sembahyang di situ juga. Kau sembah Allah kata, kami sembah macam-macam. Boleh tak tolong beritahu Tuhan kau ni macam mana? Boleh tak? Yang kau kata Allah, Allah, Tuhan kau ni macam mana? Tuhan kau ni daripada emas ke daripada perak? Dia tanya. Dia macam berhala dia tu. Maknanya dia fikir cara material. Jadi bila disebut ni, apa Nabi nak jawab Pada masa tu turun surah ni. Turun kata, Kul, kata wahai Muhammad, beritahu mereka. Apa dia? Huwa, Allah ni Ahad. Ahad ni apa? Ahad ni. Dalam bahasa Arab, Ahad ni satu. Susah nak terjemah ni sebenarnya. Sebab ada dalam perkataan dalam bahasa Arab, wahidun. Satu juga. Wahid, isnain, salasa, arba'ah, khamsah, sitah. Dia bilang dia kira. Jadi satu juga. Wahid satu. Kalau bahasa Melayu apa? Esa. Kalau kita kata esa dengan satu ni apa beza? Susah lah. Tapi bahasa Arab ni dia lain. Bila dia kata wahid, dia berbeza dengan ahad. Ahad ni sifat Allah. Wahid ni boleh jadi Allah, boleh jadi manusia. Gitu. Kemudian bila dia sebut ahad, dia tidak ada dua. Dia kalau kata awak pergilah, wahid pergi ke sana, dia kata. Wahid pergi ke sana tu maknanya dia boleh jadi dua. Wahid tak pergi, dia kata.
Satu tak pergi, tapi dua kemungkinan pergi. Itu cara orang Arab guna perkataan. Jadi wahid ni kita ada juga ahad, hari ahad. Hari Senin. Itu lain lah pula tu. Tapi Allah ni ahad. Sebab tu masa kita dengar cerita Bilal, bila kena letak batu atas apa ni? Atas dada dia tu. Dia tengah panas tu. Dia kata apa? Dia kata ahad. Dia tak kata banyak. Ahadun, ahadun, ahadun. Orang kafir marah tu. Kalau kita bagi kita satu-satu. Apa satu-satu? Maksud dia sebab ahad tu ialah Tuhan satu, tidak ada dua maksud dia. Jadi kalau sebut wahid, dia mungkin boleh jadi dua. Dia satu, tidak satu Tuhan awak, wahid, tidak wahid, tapi mungkin dua. Dua boleh jadi. Tu bahasa Arab lah ni. Jadi maknanya ahad ni dia istimewa. Perkataan tu istimewa daripada wahid. Gitu lah. Tu lebih kurang lah bahasa. Dia banyak lagi lah, panjang tu perbahasan, perbincangan. Dalam Qurtubi dia cerita, ya Allah, penat nak baca pun penat, saya pun penat juga nak menulis ringkasan dia macam itulah. Jadi sebab tu ahad ni special. Allah Ta'ala kata, kul, katakan dia ni ahad. Bila ahad ni menafikan semua sekali. Dalam ilmu tauhid kita, dia ada perbincangan lagi. Dia kata, dalam ilmu tauhid ni, dia kata ahad ni menafikan kam munfasil, kam muttasil. Kalau masuk yang tu peninglah sikit kita. Kan munfasil ni tidak berbilang dari segi bercerai. Kan munfasil, kan muttasil tidak berbilang dari segi tidak bercerai. Pula apa tidak bercerai, tidak bercerai, bercerai ni. Kalau kita kata saya, orang, Haji Zaini, orang juga kata tak? Orang kata. Itu dua benda. Itu nama dia bercerai tu. Tapi kalau kita kata saya, dalam saya ni ada sel tak? Sel saya, sel kecil-kecil ni. Saya, tapi dia banyak dalam ni. Itu nama dia tidak bercerai. Allah Ta'ala ni tidak macam tu. Tidak begini dan tidak begitu. Gitu. Esa Allah Ta'ala ni, dia tidak ada munfasil, tidak ada muttasil. Tu pelajaran dalam ilmu tauhid lah. Tu lebih-lebih detail lah. Tak pergi lah kita. Tapi bila kita pergi ni perbincangan Allahu Ahad ni memang cantik lah. Gitu kan. Yang dibincangkan oleh ulama-ulama kita. Itu yang pertama lah, yang pertamanya, iaitu Allah Ta'ala memberitahu kepada Nabi kita supaya Nabi ni berkata, beritahu kepada orang kafir ni, Allah itu ahadun. Yang kedua, Allah itu Allahus Samad. As-Samad ni. As-Samad ni, sebut As-Samad ingat Ustaz Somad ada. Ustaz Somad daripada Riau. Pekanbaru. Dia jadi profesor pelawat lah di tempat saya, di Unisa. Dia profesor pelawat. Sekali-sekali dia datang, tapi sekarang susah nak datang. Sebab dah COVID ni. InsyaAllah lepas ni dia datang. InsyaAllah. Tapi bukan nama dia tu As-Samad. As-Samad ni nama Allah. Al-Asma'ul Husna. Nama dia Abdus Samad. InsyaAllah Abdus Samad. Jadi As-Samad ni mana apa? Dalam perkataan Arab ni, kalau dia kata Somada, dia kata Somada, artinya ialah bila seorang tu pergi mencari seorang yang lain. Kerana apa? Kerana tak ada tempat nak minta tolong kecuali tempat tu saja. Gitu. Itu Samad ni. Saya nak minta tolong di mana lagi ni masalah ni? Saya pergi ke Haji lah, kata kan. Jadi saya telah somada pada Haji. Gitu. Itu makna somada. Artinya kita ni manusia ni lemah. Dan bila kita lemah, maka kita perlukan kepada tempat nak minta tolong. Siapa yang boleh tolong kita? As-Samad, Allah As-Samad. Itu maksud dia. Dari segi apa? Dari segi benda-benda zahir, benda-benda batin, sehingga para sahabat bila dia ajar oleh Nabi perkara ni, kalau dia duduk atas unta tu tinggi tu unta ni macam apa? Bukan motosikal boleh turun, kereta lagi boleh turun ni unta tinggi. Kalau unta tu tak turun, unta tu orang tak melutut orang tak boleh turun, kena terjun. Tapi dia nak cerita macam mana para sahabat ni, kalau dia duduk atas tu, slipper dia jatuh ke bawah. Kalau kita minta orang bawah ambil, tolong ambil ni sikit slipper saya. Itu mudahnya tak perlulah kita turun, unta turun, lepas tu kita turun ambil pakai slipper. Tapi para sahabat ni bila dia dengar ni, dia praktik apa? Dia tak akan minta orang bawah tu hulur pada dia. Dia suruh unta dia tu turun, padahal boleh dia minta pertolongan, minta tolong tu. Sebab apa dia kata? Aku tak nak minta pada selain daripada manusia. Sampai macam tu. Bukan salah saya tak cerita bukan salah.
Tak salah kalau kita nak minta tolong pada orang. Tapi maknanya nak tunjuk tu bergantung kuatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu. Dia kata aku tak nak minta tolong pada Allah Taala saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tu. Nasta'in tu. Itu contoh lah Walaupun kita kata benda tu tak salah tapi nak cerita kita ni dalam hidup kita ni kita kena rasa lemah. Kita ni perlu bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Jadi itu Allahu As-Samad. Jadi makna As-Samad tu ialah makna dia lah al-masmud, kata iaitu tempat kita bergantung. Dia dalam bahasa Arab lah situ kan. Kemudian yang ketiga, ayat yang ketiga ialah lam yalid. Allah ini tidak beranak. Beranak maknanya Allah ni daripadanya tidak lahir sesuatu keluar daripadanya. Lam yulad, dia ni bukan lahir daripada sesuatu. Maknanya dari dia tak lahir sesuatu. Dan walam yulad, dan dia ni bukan lahir daripada sesuatu. Maknanya ada ayah, maknanya gitulah kata. Tidak, bahasa Melayu tidak diperanakkan. Jadi dia tidak beranak, darinya tidak lahir sesuatu, dan dia bukan lahir daripada sesuatu. Kenapa dia nafikan benda ni? Rupa-rupanya memanglah bila kita hidup zaman sekarang ni, kita akan jumpalah orang yang kata Tuhan ada anak. Tak? Bukan sejak zaman kita yang ada Tuhan ada anak ni, zaman Nabi dah ada dah. Orang panggil dia Trinity lah. Tuhan ada anak, Tuhan ada isteri, Tuhan Ruh Kudus, Tuhan macam-macam lah ni kan. Tuhan itulah yang dinafikan di sini. Dalam Quran Allah Taala sebut kan. Apa Allah Taala sebut dalam Quran? Allah Taala kata hampir-hampirlah langit ni pecah, retak langit ni. Dan juga bukit-bukit tu pecah. Kenapa? Apabila adanya manusia mengatakan apa tu? Tuhan ni ada anak. Jadi sebenarnya bila kata Tuhan ni ada anak, satu benda besar. Walaupun kita sekarang ni macam tak ada apa-apa dah. Tapi sebab apa? Ni Tuhan Allah ni. Allah yang ciptakan awak ni, ciptakan manusia. Tiba-tiba dia boleh tuduh pula Tuhan. Macam kita kata kan, dia buat awak. Dia tiba-tiba awak kata pada dia pula. Kata dia ada anak. Betul ke dia ada anak? Jadi itulah Allah Ta'ala sebut ni. Benda ni sangat-sangat besar bagi manusia kalau dia kata macam tu sampai langit pun pecah. Kalau langit pecah, bukit pun pecah. Kenapa? Kerana perkataan ni, kalau kita yang hidup pada masa sekarang ni, kita tak rasa apa-apa, satu masalah ni. Kita ni lebih teruk daripada batu kan? Memang pun dalam Quran sebutkan kita ni lebih teruk daripada batu kan? Setengah-setengah batu tu, dia tu terpecah-pecah dan keluar air daripadanya. Yatafajjaru minhul anhar, Allah Taala kata. Daripadanya keluar batu pecah. Kenapa? Kerana takut pada Allah. Tapi manusia takut. Manusia tak takut dia sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah kata sini, perkara ni lam yalid wa lam yulad adalah satu perkara yang sangat-sangat besar. Kenapa? Kerana bila yalid ni erti apa? Orang yang lahir tu, yang keluar daripada Allah Subhanahu Wa Taala tu, kalau kita katalah, orang yang kata macam tu, mestilah dia ada sifat Tuhan. Kalau dia lahir daripada Tuhan, maksud dia mesti ada sifat Tuhan. Sebab itulah orang-orang yang kata bahawa oh ni anak Tuhan. Oh jadi dia hantar anak Tuhan. Jadi mesti ada sifat Tuhan situ. Jadi boleh ke Tuhan ini melahirkan yang lain bersifat dengan sifat dia? Itulah yang ditolak kan. Jadi manusia ni sangat-sangat dimarahilah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam Quran banyak perkara ni, banyak berdebat berlaku di antara orang ni. Allah Taala ajar kita ni untuk melawan orang-orang yang macam tu. Orang macam itulah orang majoriti atas dunia pada hari ni. Tak perlu sebut lah kan. Tapi memang dia lah yang banyak kan. Dan dia lah yang kuat duk mengajar orang lah. Dan dia suka sangat supaya orang tu ikut dia. Padahal dia tak berapa sangat ikut agama dia pun. Tapi dia suka orang ikut agama dia. Sebab apa? Itu memang perangai kan. Perangai Iblis pun kita tengok macam tu juga dulu. Iblis tahu dah dia masuk neraka. Tapi dia nak ajak orang masuk neraka. Bukan gitu. Bukan dia minta pada Tuhan. Ya Allah, berilah aku hidup sampai kiamat. Allah kata, okey. Awak nak buat apa? Nak hidup sampai kiamat? Aku nak sesatkan anak Adam. Itu ringkasan daripada surah Al-A'raf. Muka surat yang kedua, surah Al-A'raf. Muka surat sebelah sini surah Al-A'raf. Allah Ta'ala cerita panjang tu. Syaitan, Iblis rupanya dia nak hidup sebab apa? Sebab dia nak sesatkan anak Adam. Padahal dia tahu, dia tengah bercakap dengan Tuhan. Awak bercakap dengan Tuhan. Awak tahu lah ni Tuhan. Tapi kenapa awak nak sesatkan? Tak apa, tak kira dia tu. Sombong dia tu, action, something. Nak lawan dengan Tuhan. Padahal dia kenal Tuhan dah tu. Bercakap, dia kata, aku nak sesatkan. Biar masuk neraka semua. Jangan masuk aku neraka seorang-seorang. Biar masuk ramai-ramai. Macam itulah.
Jadi kita nak katakan ramai orang nak sesatkan. Dan memang berjaya sesatkan sesat ramai manusia telah sesat hasil daripada yang sekarang lah hasil daripada tarikan mereka ni. Itu lam yalid walam yulad. Kemudian sekarang bila kita baca sekarang ni kan kita boleh tengok semua tau dalam internet boleh apa kita boleh tengok boleh tengok dia khutbah. Boleh tengok hari Ahad dia khutbah bahasa Melayu, tengok dia cakap inilah dia cerita anak Tuhan, inilah macam ni duduk cerita bahasa Melayu macam-macam sekarang terang-terang pula itulah katakan maknanya kalau ikut tu inilah Allah Subhanahu Wa Taala katakan apa ni langit tu pecah kenapa kerana benda ni sangat-sangat tak patut dikata kepada Allah. Seterusnya walam yakullahu kufuwan ahad, yang terakhirnya ialah Allah Taala kata walam yakun lahu, dan tidak adalah baginya kufuan. Kufuan ni kufu kufu ni orang Melayu ada jugalah, wallahu alam lah orang sini guna tak guna perkataan kufu tu, tapi ada. Kalau kita dalam fiqh dia kata kufu tak kufu ni kalau wali tu nak kahwinkan anak dia panggil wali ijbar, dia panggil wali ijbar. Dia ada wali hakim, dia ada wali nikah biasa. Kalau wali ijbar tu dia nak kahwinkan anak dia, nak paksa anak perempuan dia untuk kahwin boleh. Tapi ulama Syafi'i kata kena cukup beberapa syarat. Yang pertamanya di antaranya sebut kufu macam ni. Mestilah kufu. Maknanya dia boleh kahwin lah paksa. Anak dia tak sedar, anak dia duduk rumah. Dia kahwinkan anak dia dekat sini. Mari masjid ni kahwin lah kata. Saya kahwinkan anak saya. Anak dia tak tahu. Balik-balik beritahu, awak dah saya kahwin dah. Boleh tak ayah mengahwinkan? Dia dua orang saja yang boleh. Ayah ataupun datuk saja. Datuk ni kalau bahasa Melayu ni tu sikit. Bahasa Melayu ni datuk ni tak? Datuk ni ada dua. Ayah kepada mak, ayah kepada ayah. Yang bolehnya ayah kepada ayah kepada mak tak boleh. Tu. Ayah kepada ayah, dia boleh paksa anak perempuan dia untuk kahwin. Tapi syarat dia ialah ulama kata kena kufu. Kufu ni apa? Panjang penceritaan di kufu dalam masalah fiqh ni. Tapi inilah perkataan kufu ni. Kufuan dalam bahasa Arab ni. Kufuan. Allah Taala mengatakan bahawa apa? Bagi Allah ini tak ada kufuan. Kufuan ni makna serupa lah kita kata lebih kurang. Tak ada yang serupa, tak ada yang sama, tak ada apa-apa pun tak ada. Sifat ke, zat ke, af'al ke, tak ada. Maksudnya, kalau kita kata Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Allah Ta'ala kata, wahwas sami'ul basir. Tak, kita kata kan? Allah Ta'ala tu maha mendengar. Allah Ta'ala tu melihat. Kita kata, manusia kata, aku pun mendengar juga aku. Betul kau dengar? Dengar sekarang ni orang bercakap apa di Pasar Gadung? Tak dengar dah. Kan tak dengar, lemah awak Kalau suara perlahan sangat tak dengar. Tu imam duk bisik apa tu? Belakang tu. Tak dengar. Cuba datang suara kuat sangat pula. Mari bercakap tu. Tu pergi dekat mana? Kapal terbang tu, dekat enjin jet tu tadah telinga situ. Bukan awak boleh dengar, telinga awak pecah. Maknanya awak lemah. Kuat sangat pun tak boleh, lemah sangat pun slow sangat pun tak boleh. Frekuensi pula, betul tak frekuensi? Frekuensi ada ni duk berjalan ni frekuensi ni. Radio kan, RTB. 93.3. Kan. 94.0. Ada dengar ke? Point 1 minta maaf. Itu kawasan Tutong kot. Dia pelik sikit. Minta maaf. Jadi kita dengar tu. Tak dengar. Kalau tak ada frekuensi, habis dah. FM serabut masuk, FMW masuk, SW masuk. Habislah buka radio tu pening. Radio tu pening. Sebab apa? Banyak sangat siaran. Tapi dia ada frekuensi dia. Kita boleh dengar frekuensi. Tak, kena pakai radio pula kita tak radio pusing ni pusing. Kalau boleh dengar telinga tak perlu pakai radio, bagus. Tu maknanya lemah pendengaran kita. Awak kata awak ni sama. Tu dia kata walam yakun lahu kufuwan ahad. Tengoklah kata. Tengok. Awak nampak apa? Kata. Nampak. Kalau kecil sangat pula. Corona pun tak jumpa cari. Tak. Teropong tak jumpa cari dah. Kata mana corona? Kena itu. Cocok dah Cocok pula kena masuk tu dalam mesin tu. Pusing tong. Keluar. Ni ada. Hantar ke Tutong. Ni tak ada. Okey, boleh keluar. Macam tu. Maknanya tak nampak tu kan. Halus sangat tu. Besar mana tak tahu, mikro saya pun tak tahulah kan. Tapi maknanya lemah tu mata manusia. Yang besar sangat pula tak nampak pula. Terang sangat pula pasang lampu ni. Pasang lampu 5,000 watt depan mata tu. Nampak apa ke tak nampak apa dah. Tu nak ceritanya. Lihat awak kata awak ni lihat, tengok kan. Sama tak lihat awak dengan lihat Allah? Allah Ta'ala boleh nampak semua.
Awak kalau halus sangat tak nampak, besar sangat tak nampak, jauh sangat tak nampak. Walau kecilnya tu awak test mata tu kan. F, nak pusing A, B, C tak nampak dah Sebab apa? Buang cermin mata. Tu lemah manusia. Sami macam mana awak kata basir tu? Maknanya walam yakul lahu kufuwan ahad. Tu maknanya ialah kan, nak katanya itu baru 2. Yang lain lagi banyak lagi dak sifat Allah. Ambil lah tu. Ambil berapa? 99 nama Allah tu. Sifat Allah lebih daripada 99. Tu Asmaul Husna. Tapi yang lebih lagi tu, ambil 99 dah. Hatur satu-satu. Semua awak tak boleh nak lawan Allah Ta'ala. Jadi menunjukkan walam yakul lahu kufuwan ahad. Tu Allah Ta'ala nak nafikan. Jangan sombonglah awak ni dengan Tuhan. Jadi maknanya situ akhir surah ni ada beberapa lah cerita sikit lah. Surah ni 1/3 Quran. Siapa kata? Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari bahawa surah ni 1/3 Quran. Ada pernah Nabi tanya, siapa yang mampu boleh baca satu Quran dalam satu malam? Semua orang pening lah, satu Quran satu malam ni, tak nak tidur. Akhirnya Nabi kata, kamu baca Qul Huwallah sulusul Quran, 1/3 Quran. Tu bukan kata ulama tu Yang kata 1/3 satu Qul Huwallah tu 1/3 Quran tu bukan kata ulama tu, memang hadis sahih. Jadi cuma kalau macam tu kita kata tak nak mengaji lain lah, baca Qul Huwallah sudah. Imam apa baca 1 juzuk, baca Qul Huwallah sudahlah 3 kali. Tahu bukan maksud macam tu. Orang baca banyak, pahala dia lain pula. Kita banyak baca Quran, banyak pula pengajaran di situ tempat-tempatnya. Cuma dari segi konten dia, ulama kata konten dia tu pahala sebab satu huruf 10 nak takkan sama orang baca satu Quran dengan baca Qul Huwallah berapa huruf je. Tapi maknanya sini ialah dari segi konten dia tu. Sebab itulah kata 1/3 daripada Quran. Ada sahabat yang mana seorang sahabat tu dia diimam jadi Masjid Quba. Masjid Quba ni jauh lah dulu daripada tempat Nabi tu. Masjid Madinah Nabi, tapi jadi Masjid Quba tu kampung, ada masjid situ. Jadi Nabi lantiklah seorang jadi imam situ. Dia pun jadi imam. Dia pun baca. Setiap kali baca ayat-ayat apa pun mesti baca Qul Huwallah dia. Ni bukan imam kita, bukan imam masjid Suas Kalau tak mau dia pelik kata apa Jadi baca Qul Huwallah. Jadi orang semua ni, makmum semua ni mengadulah. Ya Rasulullah, pergi kepada Nabi. Rasulullah, dia ni jadi imam. Dia cakap kepada imam tu, awak nak jadi imam ke tak Duk baca tu je, asyik-asyik baca tu, baca-baca Qul Huwallah. Awak nak jadi imam tak? Dia kata apa? Dia jawab, hadis tu sahih tu. Dia kata, tak apa, kalau kau tak nak aku jadi imam, tak apa, aku tak jadi imam. Dia buat merajuk. Jadi dia report pada Nabi. Nabi kata, tanya dia, apa sebab kau baca Qul Huwallah ni? Sebab dia kata, aku suka Qul Huwallah ni. Aku sayang pada, bukan baca sebab pendek, sebab aku suka kepada Qul Huwallah tu. Okey, Nabi kata apa? Nabi kata, okey, setiap orang itu akan bersama dengan apa yang dia suka. Maksudnya, nanti dia akan masuk syurga kerana dia suka tu. Jadi janganlah kita suka kata, saya tak suka Qul Huwallah, saya suka enak atau hina pula, pendek sikit. Jangan, tapi maksudnya situ ialah Allah Ta'ala puji dia tu kerana konten Qul Huwallah tu sangat bagus insya-Allah kan. Jadi Nabi katalah jadi setakat itulah saja saya rasa insya-Allah kan. Apa ni yang boleh kita ambil daripada surah ini sikit-sikitlah Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan beri sikit-sikit kefahaman. Ada 4 perkara je dalam surah ni. 1 Ahad, yang kedua Samad, yang kedua Lam Yalid wa Lam Yulad, yang ketiga walam yakul lahu kufuwan ahad. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasihlah semuanya kepada pihak masjid yang telah memberi keizinan kepada saya untuk berkongsi insya-Allah. Jadi kita sudahi dengan membaca surah Wal Asri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum lagi.